Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang pengacara majlis, pengurusi GNI, hadirin hadirat sekalian, ya. Saya mohon ampun maaf kelewatan tadi. Nak cari tempat yang sesuai, ya. Saya duduk kampung sekarang ni, ada balik kenduri kahwin anak saudara, masjid dekat je. Jadi imam tadi. Itu pun dia minta tazkirah, ringkas je. Tazkirah sikit lah, 3 minit je. 5 minit. Baru bergegas balik. Tepi rumah saya je masjid. Dengan nama bapa saya Ar-Rahman. Dia ambil nama sepenuh bapa saya. Pengasas di sini. Kelas-kelas pengajian kitab-kitab lama. Keras. Okey, kita tengok hadis yang berbunyi An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufiyat wa wufiyat wa tanahha anhu syaitan rawahu at-Tirmizi. Tak sempat minum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdoa apabila ia keluar dari rumahnya dengan menyebut Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah, berkatalah malaikat kepadanya, engkau beroleh pertolongan untuk menjayakan hajatmu dan engkau terselamat dari bahaya atau musuh angkara musuh. Dan selain itu, sabda Rasulullah SAW lagi, selamat daripada Allah menjauhkan daripada syaitan. Syaitan menjauh. Syaitan jauh daripadanya. Apabila kita doa, syaitan, kita lalu perjalanan kita tu, syaitan jauh pada kita. Syaitan lari. Tak tahulah. Mungkin ada cahaya ke, syaitan kenal. Apabila kita baca doa, makna ada pendinding. Mudah je. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Nak keluar rumah je, tak kira ke mana, jauh ke dekat ke, baca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya. Banyak maknanya, kata lain kita banyakkan ke doa lah. Ya. Nak masuk tanda kita baca doa, nak keluar tanda kita baca doa, nak masuk masjid baca doa, nak pakai baju kita baca doa. Kalau tak ingat doa pun syukurnya kita ambil yang setiap perkara yang baik kita mulakan kanan dulu. Nak masuk tanda kiri lah. Maknanya kita akan sentiasa dalam lindungan Allah SWT kerana kita mengikut sunnah dan kita akan dijauhi daripada syaitan. Syaitan akan jauh dari kita. Maknanya kita sentiasa berada dalam pendinding. Itu. Jadi kalau orang perempuan pula, apabila kita tak baca doa, terutama dalam semasa uzur, ya, mudah orang nak kenakan sihir, ya. Masa itulah dia ambil peluang. Syaitan jin ni dia ambil masa kita lemah dan kita tak ada pendinding. Ya. Mana kita lalai je, dia kacau lah. Ya. Dia kacau orang yang beriman. Kita beriman tapi makna yang ta'at.
Yang taat. Yang taat dia akan kacau. Kalau yang taat maksudnya dia beriman. Tapi semayang saya sekala. Maknanya tak berapa nak semayang. Ya. Orang ni syaitan tak kacau sangat. Kita member dia. Cuba tengok orang yang kena histeria ke apa. Kebanyakan yang taat. Ya? Orang Kristian. Lepas tu kalau kita perhatikan, sama juga orang yang kena was-was. Orang yang kena was-was. Orang yang kena was-was begitu juga. Kebanyakan yang nak berubah jadi baik. Yang berubah jadi baik, mudah kena was-was. Pasal dia dah ada maklumat. Kalau aku pasal dia takbir Allahu Akbar apa sajalah. Apabila mula solat, ni tak betul ni. Syaitan pun akan masuk jarum dia. Takbir je, tak betul. Takbir je, tak betul. Ya? Kalau orang yang sentiasa berdamping dengan Allah SWT, dia lagi takut. Maknanya kita makin kuat. Sampai kan dia tak berani lah. Ya? Tengok sahabat-sahabat di antara sahabat pun berbeza. Sayyidina Umar, syaitan jin nampak selisih, nampak jauh ke. Ni Umar ni. Dia jauh lagi lari, takut. Iman dia orang kuat. Begitulah. Sebagai renungan dan insyaAllah kita nak bincang apa-apa, bolehlah. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka soalan dulu Ustaz ya. Ada yang nak tanya. Sebelum Ustaz nak pergi kenduri. Jadi kalau ada yang nak tanya soalan silakan. Adakah siapa yang nak tanya apa-apa soalan, kemuskilan, bolehlah aju pada Ustaz, ambil kesempatan untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. Tanya ni, saya ni kuranglah pahaman dalam solat ni. Ya. Kan saudara baru. Saya tak ingat nak pasal solat apa tu, solat sunat dengan solat macam kita ganti solat kita yang tertinggal. Macam solat subuh, bila masa kita nak nak qadakan solat tu. Ya, nak gantikan. Ya. Qada ni, persoalan ni timbul. Ada sahabat bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah wajib solat dahulu wajib diganti ataupun disebut kerana fiqh wajib diqada? Rasulullah tanya balik, adakah kalau kita berhutang dengan manusia wajib bayar? Sahabat jawab, ya wajib bayar. Kalau dengan manusia wajib bayar, dengan Allah pun wajib bayar. Maka ulama fiqh berpendapat bahawa qada ni tidak ada masa. Tak ada masa. Maksudnya tak semestinya kita nak buat subuh, kita tunggu waktu subuh. Boleh kita nak buat nak solat subuh, waktu asar boleh, walaupun waktu haram. Lepas waktu duha boleh, waktu isyak boleh, waktu zuhur boleh, waktu duha pun boleh. Bila masa tengah malam pun boleh. Cuma kalau kita nak qada subuh selain pada waktu subuh,
Ya. Kalau kita nak ganti di khayalat tempat orang ramai, jangan baca kunut. Tak perlu baca kunut. Kunut tu sunat ba'at je. Takut menimbulkan fitnah. Dia orang tanya, dia ni baru balik Mekah, bunyi dah hajah. Tapi solat subuh waktu zuhur. Ini ajaran mana ni? Jadi bertimbul fitnah. Kalau kita qada di rumah kita yang tempat orang tak nampak, tak apalah. Kita baca kunut. Kita ganti subuh waktu zuhur ke, tak ada masalah. Dia kiaskan dengan gini. Macam kita berhutang. Kita berhutang dengan kawan kita hari Isnin. Perlu tak kita bayar tunggu hari Isnin? Ya. Kita berhutang pagi. Perlu tak kita tunggu pagi esok? Ya. Dia tak kisah. Tengah hari ke, petang ke, malam ke, hari Selasa ke, tak perlu tunggu hari Isnin akan datang. Lagi cepat, lagi orang kita berhutang orang suka. Begitu je kita dengan Allah SWT. Lagi cepat kita ganti, lagi Allah suka. Kerana kita tak tahu bila kita akan mati. Takut kita tangguh-tangguh nak tunggu. Kita tertinggal subuh hari ni, nak tunggu subuh esok. Malaikat maut datang lepas maghrib. Tak sempat kita qada. Okey, boleh faham Okay, terima kasih Ustaz. Ya. Saya faham. Okey, ada soalan lagi yang lain-lain nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sementara kita menunggu azan, kita duduk dalam keadaan berselimpuh tapi terlelap sekejap. Adakah kita kena ambil wuduk balik? Dalam istilah fiqh dipanggil duduk yang tetap punggung. Istilah fiqh lah. Duduk tetap punggung. Maknanya kita tidur pun kalau tidur pun kita tidur ayam. Macam kita terlelap masa dengar orang ceramah. Ya. Masa tu memang sedap. Baik lelaki perempuan sama je. Pak Imam sendiri pun kalau dengar khutbah, ittaqullah, terlena je. Elok je. Allah maafil muslimin dan muslimat. Masa tu dia bangun. Sedarlah. Kan? Jadi kita dengar, tunggu nak azan ni. Terlelap, tak atal. Pasal masih lagi. Maknanya kita bukan macam tidur betul-betul. Tidur betul-betul memang keluar liur basi. Itu memang tidur betul-betul tu. Mana kita pun baring betul-betul. Ini terlelap. Orang Norway kata terlelap je. Tak ada lah lama. Sekejap je. Itu tak ada. Tak batal. Masih rapat lagi. Okey, boleh faham Okey, ada soalan lain? Ustaz, kalau lena betul tu Assalamualaikum Ustaz. Mana tu ni Ya tadi. tak, kalau Betul. lena betul pun tapi duduk tak batal ke? Dia kira ni. Maknanya kalau macam kita tidur rapat betul, kita pastikan bahawa macam kita menyandar kan. Kita menyandar kat tiang ke, kat dinding ke apa. Memang rapat. Walaupun terlena, berdengkur. Berdengkur. Dia kalau tetap tak batal. Yang dipertikaikan kalau sampai keluar liur basi. Maknanya keluar liur basi itu bukan batal masalah ni. Dia diragui apabila terlena betul. Mana kita dah tak rapat kita punya ni, maknanya kata dah terbaring. Tu memang kita tak dapat pastikan lah. Tapi kalau masih menyandar rapat elok, jadi hukum kata tak batal. Pasal dia kira rapat. Lebih-lebih lagi kita tidur yang memang terlelap. Istilah terlelap.
Itu confirm lah. Tapi kalau kita baring tapi terlelap sekejap je, itu hukum kita tak batal. Walaupun terlelap tapi kita baring, mana tak rapat. Mana itu besar kemungkinan. Besar kemungkinan terkentuk ke apa, kita tak sedar. Memang hukum kata gitu, walaupun sekejap. Kan? Jadi dia tengok pada kaedah juga. Kaedah kita tidur tu macam mana. Kalau baring, walaupun sekejap, kemungkinan keluar. Tapi kalau rapat, dia panggil rapat papan punggung. Kalau kita dalam kereta Ustaz, macam kita bermusafir, kita dah ada wuduk. Kita dalam kereta tapi kita tertidur dalam duduk dalam kereta, itulah maksudnya. Jadi selagi mana kita tu duduk tetap tu, tak berbaring, saya kira kekal wuduk kita Ustaz. Ya. Kalau kita ragu, hukum tak batal mengikut kaedahnya tak batal. Tapi kita ragukan, kita tak apalah, ada kemudahan kita nak ambil wuduk sebagai langkah hati-hati, tak ada masalah. Maknanya kalau kita tak ada kemudahan untuk ambil wuduk, kita boleh pakai dah. Yang tadi kalau apa pasal keadaan kita itu betul dengan kaedah mereka. Tapi kalau kita ragu-ragu sebagai langkah hati-hati, kita nak ambil semula, tak ada masalah. Dapat pahala lain pula tu. Alhamdulillah. Okey, jelas. Silakan Puan Rafiah tadi ada nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kemarin saya ada terima satu mesej video yang ngeri lah. Tapi muka dia tu macam orang Islam, macam orang Melayu Islam. Dan dia tunjukkan video dia masuk dalam satu hutan, dia duduk kat tepi pokok, dia angkat minyak gas minyak. Lepas tu dia bakar diri dia. Matilah. Apa tu Ustaz? Sama ke adakah dia dalam keadaan tak normal ataupun dia dah bersahabat dengan syaitan lah. Saya agak kan. Macam mana pendapat Ustaz? Kalau saya tak tengok, tapi daripada mungkin dia ada masalah lah. Tapi dengan cerita Puan itu, macam dia ada masalah gini. Dia kalau kita tak normal, biasanya ini dia berkait dengan macam dia panggil, satunya orang yang terlibat dengan dadah. Orang yang terlibat dadah boleh jadi juga macam tu. Apabila darah yang mengalir dalam diri itu darah yang kotor, maka dia mudah diganggu oleh syaitan. Syaitan mungkin hasutan, suruh bakar dia pun sanggup. Dengan ilusi dia dengar ada bisikan-bisikan. Ya, bisikan-bisikan. Banyak berlaku sekarang. Di Kelantan hari tu pun ada nak terjun jambatan. Ada budak muda. Apabila maknanya mungkin dia terkena mana-mana gangguan itu, pasal ini grup mak rempit ni. Orang lain rempit ke, ada baik ke lain tapi pergi buat amal jariah. Ini bukan baik ke buat amal jariah tak, tapi seronok-seronok ya. Apa itu berlaku. Mungkin juga apabila dia terkena macam tu, ini saya ingat mungkin ada bisikan lain yang saya menyuruh dia dia bakar diri dia. Dan itu kira penuh bahkan ayat Allah kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu atau orang lain. Maknanya iman yang ada pada diri dia tu tak boleh kawal diri dia. Kalau dia ada ilmu, dia boleh kawal, dia boleh tanya, tindakan aku ni betul ke tak betul? Ini menyalah agama. Tapi maknanya ilmu yang ada pada diri dia ataupun iman dia tak boleh kawal. Itu menyebabkan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Ya, ada.
Ada lagi soalan nak tanya? Kalau tak ada soalan, kita nak tutup ni. Tak ada dah jemaah nak tanya soalan pada Ustaz. Tak ada apa dah kot. Oh, mungkin sibuk semua orang nak pergi Kenori apa hari ni Ustaz. Hari ni ramai banyak ni. Amira ada nak tanya lagi ke Amira? Tak tanya Ustaz disinari nur. Tak berlaku. Yalah buka ni. Oh dah ni dah. Cerah-cerah. Matahari dah masuk. Ustaz pergi Kenori dekat-dekat tu. Kat rumah. Tak jauh ni rumah abang saya. Abang. Oh iyalah. Satu bapa mak lagi. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Puan Salkiah. Saya nak umpang tanya, bila meninggal seseorang hamba Allah tu, dia meninggalkan harta dan waris kan. Jadi bila, maksudnya jangka masa berapa lama yang sesuai kata pembagian harta lah, harta yang patut pada waris-waris yang sewajibnya terima. Jangka masa berapa lama? Berapa lama? Adik-beradik kata adik-beradik ataupun orang yang berhak menerima lah. Yelah macam tu. Dia tak adalah tempoh berapa lama, tapi dia kira gini, secepat mungkin kita kena buat urusan itu. Pasal apa? Ada di kalangan adik-beradik tu mungkin yang memerlukan, bukan adik-beradik semua kaya, ada yang miskin. Dia miskin itu nak tunggulah. Boleh mengurangkan bebanan dia. Yang kedua, kalau lambat diusahakan untuk menyelesaikan urusan pembahagian ini, takut ada yang meninggal. Apabila meninggal, dia jadi jauh lagi. Pasal apa? Pecahan kepada anak dia pula. Jadi dah bertindih berapa. Itu apabila dah lama orang dulu dia tak buat urusan, nak akhir-akhir nak selesai susah nak selesai pasal banyak pertindahan, bertindih. Ni anak lah ni, anak ni, bapa dah meninggal. Yang makna bukan hak yang pertama dah. Ada yang golongan yang pertama pergi ke yang kedua, akhir-akhir masing-masing duduk diam, masuk kepada amanah raya. Cuba tanya amanah raya. Duit yang tak, harta yang tak dituntut banyak. Kerana kita melengah-lengahkan urusan pembahagian. Bukan kita mempercepatkan itu kerana inginkan dunia. Ya? Lepas dapat hak kita terpulang. Kita nak bagi ke adik kita ke, nak bagi siapa ke, atau pulang kalau rasa tak nak. Soalnya, biar urusan itu cepat selesai supaya tidak berlaku pertindihan, menyebabkan kalau berlaku pertindihan itu lagi susah untuk menyelesaikan masalah faraid ataupun wasiat apa macam-macam. Ya, Allah. Betul. Lagi satu, maaf ni Ustaz, lagi satu, misal kata masa hidup arwah tu, dia ada jaga harta arwah mak bapak dia lah. Tapi dia pembahagian dia tu ada yang tak adil kan. Tapi bila dah meninggal, ada 2-3 orang adik-beradik dia yang ada tu, dia kata dia maafkan kan, dia halalkan, dia maafkan. Jadi arwah yang pergi tu ada balasan untuk dia ke tak ada, sebab yang hidup tu dia orang maafkan. Dia orang maafkan macam tu. Soal kita, kalau kita tak betul, kita ada 2 hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya? Okey, kalau dia sedar, dia bertaubat dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Dan dia juga apabila dia buat salah manusia, dia kena minta maaf dengan orang yang hidup. Jadi kalau yang hidup itu maafkan, insya-Allah
insya-Allah maknanya orang yang salah itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita harap maknanya kalau masing-masing boleh jadi pemaaf. Pasal itulah kan masa nak jenazah nak pergi solat ditanya pasal apa yang ada hutang, minta ni berhubung dengan apa warisnya. Kalau ada yang termakan terminum apa, tolonglah maaf, kan ada kita buat ucap begitu. Begitu juga kalau kita tahu, kita dengar itu lebih baiklah kalau masing-masing boleh bertolak ansur macam tu. Lebih baiklah. Pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah. Allah itu pemaaf. Kalau kita minta maaf lah. Kalau kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah ampunkan dosa selain pada syirik dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Boleh buka soalan lagi ke Ustaz? Tak boleh. Ya. Sila Puan Hanita. Ya, Ustaz, saya nak tanya, puasa dah dekat. Makna saya nak tanya, boleh tak sebagai isteri, makna kita tak tahu suami kita ada puasa-puasa dia yang mungkin ada tertinggal yang kita tak tahu. Boleh ke sebagai isteri kita menolong membayar fidyah untuk dia, bagi pihak dia? Okey. Bagi masalah puasa dia tak macam solat. Solat itu masalah individu. Puasa ni orang yang hidup, maknanya isteri ke, anak-anak ke, kawan ke, siapa ke, boleh tolong bayar untuk orang tu. Maknanya dia ada hutang, kita tolong qada. Boleh. Itulah seelok-eloknya, maknanya katalah pewaris, katalah bapa kita meninggal, kita kena tanya, pastikan bahawa ada tak masa dia sakit sebelum dia meninggal itu, berapa hari dia ada meninggalkan puasa. Patutnya kalau 10 hari dia kata anak ada 10, bagi seorang sehari. Semua qada. Lepas tu kalau 10 tahun baru kita kira fidyah berapa. Kalau tak faham tanya orang PPZ atau Baitul Mal untuk pengiraan. Tapi yang pertama anak beranak ni ataupun isteri ke siapa, kita qada supaya apabila tak qada fidyah itu akan berganda, akan makna berjalan. 1, 2, naik sehari berapa cupak. Selagi tak ganti. Jadi apabila kita ganti, kita qada untuk dia, barulah fidyah itu akan berhenti di situ saja. Oh, sebab yang ada macam fahaman saya, sebenarnya maknanya kita hanya untuk orang yang meninggal kita bayar fidyah saja. Maknanya kita kena buat dua-dua lah sekali bagi pihak dia. Ya. Jadi Fidyah tu untuk tahun tu katalah yang tahun lepas, ya. Yang tahun lepas bawa ke tahun ini, yang Ramadan tahun lepas masuk Ramadan tahun ni kena bayar fidyah lah. Yang lepas waktu. Kalau yang 10 tahun dulu, kita bayar masa tu untuk 10 tahun. Tapi puasa masih ada lagi. Tahun ni kita bayar dah. Tahun depan ada lagi pasal kita tak ganti lagi. Dia mana kena bayar fidyah semula. Pasal kita tak ganti. Apabila kita berhenti, kita ada bayar fidyah untuk 10 tahun. Apabila kita ganti, barulah terhenti. Tak adalah fidyah lepas tu. Maknanya saya tak ada bayar, saya hanya niatkan untuk bayar fidyah je, tapi untuk yang qada puasa tu tak ada pula saya buat. Baru saya tahu makna. Jadi macam mana? Kena mula balik ke macam mana? Itu kena nak tentukan berapa hari dia puasa, ataupun kita tak tahu bilangan yang tetap. Tak tahu berapa hari. Maknanya kita hanya nak menolong dia je untuk keadaan dia di sana. Ya, maknanya kita qada selok-eloknya macam itu. Kata anak-anak yang beriman ataupun siapa yang masih ada, boleh. Maknanya kita kata, aku rasa suami aku rasa bapa aku ni banyak tak puasa, tapi tak tahu berapa hari. Setiap kali kita puasa sunat, eloklah kita niat qada, ya Allah, inilah puasa qada, puasa qada untuk bapa aku, untuk suami aku.
untuk adik aku. Kita ganti gitu. Jadi kita dapat pahala qada dan pahala sunat pun dapat. Maknanya kita menyelamat keluarga kita tu. Faham tak? Niat qada bagi untuk dia Kita niat seorang. qada. Katalah kita tak- puasa hari Khamis. Kita puasa bulan Syaban, kan? Kita puasa hari putih. Tapi kita niat qada. Maknanya kita dapat yang qada, pahala yang putih pun kita dapat. Pahala hari Khamis pun kita dapat. Pasal kita buat hari tu, hari bertindih hari tu. Maknanya Ustaz boleh niat dua lah untuk diri kita dan juga untuk bagi Boleh, pihak. Dia macam ni, ibaratkan macam ni. Kita ada komputer, ada orang hantar kita program, ataupun kita ada WhatsApp, kan? Orang bagi video ceramah Ustaz Azhar Idrus katalah. Kita forward 100 orang kawan kita. Hilang tak ni dalam handphone kita? Tak hilang kan? Gitulah. Pahala kita hadiahkan berapa banyak. Untuk kita pun dapat, untuk orang lain pun dapat. Oh, faham. Jangan kedekut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya 2 tahun lepas lah anak saya kena kanser. Jadi dia sebulan dekat kena COVID semua, kanser semua. Ya. Sebulan dalam bulan puasa sampai lepas bulan puasa lah, lepas habis puasa. Habis dia keluar tu, dia sebab dia tak ada sebelum nak ganti, lepas tu dia treatment dia banyak, kadang dia tak boleh nak puasa. Yang larat dia bayar fidyah dulu dalam tahun tu. Yang dia tak puasa semua jumlah, tapi lepas tu dah dia sihat sikit, dia puasa 1 hari qada. Lepas tu selang 2 tahun. Jadi kalau sekarang dia tengah puasa lagi, tapi dia punya bayaran fidyah tu berganda ke Ustaz? Ya, gini. Orang yang kalau orang tu dia tak mampu, maksudnya gini. Orang yang sakit, dia orang sakit tak wajib puasa. Tapi kalau yang sakit tidak selama-lamanya, maksudnya dia sakit masa bulan puasa. Selepas tu dia sihat, dia mampu untuk berpuasa, maka dia wajib qada lah. Kalau macam orang tua yang macam-macam sakit, penyebab ketimaninya, kena dialisisnya, memang dia tak mampu. Kalau macam tu, orang macam tu, dia hanya bayar fidyah sahaja. Dia tak wajib qada. Tapi kalau orang yang dia sakit, dia sihat, maka dia kena qada. Jadi katalah dia ada 20 hari. 20 hari dia ada hutang. Okey, dia nak buat serentak, dia tak mampu. Okey, untuk tahun ni, dia hanya mampu 5 hari sahaja. Maknanya sempat dia ganti 5 hari. Ada 15 hari lagi. Maka fidyah tu untuk 15 hari je. Yang 5 hari dah potong lah. Faham tak? Tapi masalahnya dia, sebab dia masalah treatment dia kemo, dia teruk kolek habis. Lepas tu kena COVID pula ke hospital. Jadi dalam tu sejak betul masuk bulan puasa. Sampai sebulan lebih dia warded dekat hospital. Lepas tu dia keluar, dia masih lah treatment, memang letih lah, tak larat lah orang kanser Ustaz. Jadi sebelum dalam tahun tu, isteri dia bayarkan fidyah dulu untuk dia yang dalam tahun tu. Kemudian lepas dia sehari, dia larat sehari puasa. Lepas tu selang tahun lepasnya, selang dia langkau 2 tahun, dia dapat puasa sikit. Tapi fidyah tu berjalan atau masa dia puasa ganti tu, fidyah tu dia bayar lagi ke untuk tahun berikutnya? Ke tak bayar lagi? Itu kata dia hukum ini, kalau dia memang sakit dia tu, makna orang yang kanser tu, dia memang dia tak mampu untuk berpuasa, dia hanya perlu bayar fidyah saja. Tapi kalau selepas itu dia makin sihat,
dan dia mampu untuk berpuasa, maka dia kena membayar fidyah dan juga kena puasa. Maknanya Mana apabila dia fidyah tu yang tahun selepas yang dia yang lepas tahun tu, tahun kedua dia masih tak puasa lagi sebab dia tak boleh nak berpuasa sebab terima dia 24 jam kadang, kata berbulan sekali. Tapi memang dia tak nak sebab dia kena kerja. Lepas tu tahun lagi satu dah ni tahun ni alhamdulillah saya tengok dia mula berpuasa tu lah dia kata nak kena bayar fitrah balik ke mak. Nak tambah lagi dah 3 tahun dia lepas kan. Yang dia dah bayar yang setahun lepas tu dia dah bayar semua untuk ganti yang dia tak puasa. Lepas tu yang dia bayar sekali, lepas tu yang tahun lagi satu pun dia banyak dia dekat setengah bulan dia tak boleh puasa tahun kedua tu. Dia bayar lagi fidyah untuk yang tahun akan datang ni sekarang ni dia dah kira dia kata dia dah habis bayar lah untuk fidyah yang dia masuk dalam waktu tu dengan tahun yang selepas tu lah. Jadi dia kata nak bergandakan lagi kalau dia ganti yang tahun ni. Mana 2 tahun lepas yang dia lepas tu dia kena ganti tambah bayar fidyah lagi sekali ke? dia kalau dia bayar yang tahun yang dia tak puasa tu, maksudnya tahun ni bawa ke tahun depan yang terlebih waktu. Okey, dia setiap tahun dia bayar. Yang dia tak ganti, selagi dia tak ganti dia bayar. Maknanya kena dia tak ada berganda lah. Jadi tiap-tiap tahun tahun lepas yang tahun berganda tu dia bayar sebulan. Kalau Lepas dia bayar tu tahun lagi satu dia bayar mana yang dia tak puasa lagi. Dia bayar lagi mana tiap-tiap tahun sebelum dia bayar dia tak dapat bayar ada tabat qada tu. Dia bayar fidyah lah ya. Bayar fidyah lah, maknanya kalau mana yang dia ganti tu makin fidyah tu makin kurang. Makin kurang. Jadi yang tahun yang lepas dia ganti habislah. Sebelum tahun pertama yang dia langkau tu dia dah bayar fidyah tapi dia kena ganda lagi fidyah lagi lah. Dia tak fidyah tak nuna. Tak berganda. Yang berganda fidyah ni kalau dia tak bayar langsung dia pada katalah okey lepas dia sakit dia sihat 5 tahun baru nak ganti. Baru dia kira ada berganda. Kalau dia baik memang dia bayar setiap tahun dia tak ada ganda lah. Tak ada ganda lah. Okey faham. Cuma fidyah itu berjalan setiap tahun gitu. Kerana setiap tahun dia tak qada. Apabila dia qada barulah fidyah tu berhenti. Itulah yang saya nak faham ni. Sebab dia mula dia dah bayar fidyah yang dia lepas. Lepas tu yang tahun ni dia yang bayar dia tak mampu lagi. Tahun ni nampak saya tengok dia dah banyak bayar berganda-berganda tapi tahun yang tu dia masih dibayar lagi. Kalau dia buat treatment kemo lagi dia tak puasa lah tu. Mana yang mampu bayar dia bayar. Kemudian dia ganti mana yang 2 tahun yang dia dah bayar tu ganda tu dia kena bayar juga ustaz yang baki tu. Dia tak ada ganda dah pasal dia bayar setiap tahun. Dia tak ada ganda dah. Dia bayar untuk setahun ya. Cuba qada aje puasa lah dia tak mampu nak bayar. Fidyah dia tetap bayar. Kecuali memang keadaan dia tu, sakit dia tu memang dia tak mampu untuk berpuasa. Kalau macam tu dia hanya qada sahaja. Ni bayar fidyah sahaja. Okey. Terima kasih ustaz. Itu penting keadaan. Kita tak tahu dia mampu tak mampu. Tak mampu kerana sakit dia tu. Sebab tengok saya dia memang dekat dengan rumah saya. Jadi saya selalu tengok memang dia tak boleh nak bangun apa kalau tengah kemo tu memang tak boleh bangun ustaz. Kalau dia tak mampu memang dia tak wajib puasa. Dia hanya perlu fidyah sahaja.
bayar fidyah aja. Kemudian dia mampu besok tahu dia dah sihat baru dia bayar balik. Bayarlah kalau tak tu. Okey. Termasuk bulan puasa. Macam ni, setiap tahun ada bulan puasa kan. Dia tak mampu. Maka dia bayar fidyah lah. Untuk satu hari berapa. Dia dalam bawah negeri mana itu ikut keadaan negeri lah. Oh. Kalau wilayah sehari RM4 tu. Kalau Selangor tak pasti. Ikut nasi. Beras dia makan lah. Ikut negeri. Tanya Baitul Mal ataupun berapa kadar dia. Jadi yang apa nanti lagi tahun lepas tu yang dia tak dapat nak ganti cuma dia bayar lagi fidyah untuk tahun yang dia belum ganti lah tu Ustaz. Itu je lah. Oh, mana berganda juga fidyah tu untuk selagi dia tak bayar Ustaz Bukan berganda kalau bayar itu saya kata. Cuma dia perlu bayar saja. Oh, bayar saja. Pasal memang dia tak mampu untuk berpuasa. Jadi bila tak mampu puasa, kena sakit, maka dia hanya bayar fidyah sahaja. Okey. Yang macam orang perempuan yang mengandung. Orang perempuan mengandung. Dia sakit kena buatan orang ya, orang perempuan lah. Ada yang dia mampu untuk berpuasa. Dia mampu untuk puasa walaupun dia mengandung. Tapi dia bimbang, takut ataupun dia menyusu anak ke apa, dia takut kering menyebabkan anak yang disusu itu kurang. Jadi maka dia kena bayar fidyah dan juga qada. Tapi kalau dia tak mampu, makna dia alahan teruk. Memang diri dia tu apabila dia mengandung, dia tak mampu, maka dia kena bayar fidyah sahaja. Jadi maknanya sama juga tadi kes. Kalau dia sakit, memang dia makna penyakit dia tu dia tak mampu. Jadi maknanya dia hanya bayar fidyah sajalah. Kalau tahun itu dia bayar fidyah, habis cakap tu lah, maknanya keadaan dia tu memang dia tak mampu. Macam orang kena kencing manis yang kronik, yang sampai kena insulin, dia tak mampu. Setakat pukul 10 pun dia tak mampu. Dia boleh tahan dekat pukul 10 je. Maka orang kalau macam tu dia tak wajib puasa. Dia bayar fidyah. Bayar fidyah untuk itu je lah. Kalau tahun berikutnya dia jumpa produk ataupun suplemen ke apa yang boleh kurangkan gula dia mampu untuk puasa, gula dia rendah, maka tahun tu dia kena puasa. Okey. Jadi Tambah Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Puan Zainab dapat dapat menjawab isu-isu tu. Dan untuk makluman para jemaah, Gemah Nur Iman akan mengadakan daurah fiqh, iaitu daurah tentang puasa ni bersama dengan Ustazah Misnah pada 26 bulan 2, 27 bulan 2, 4 bulan 3, 5 hari bulan 3. Jadi 4 sesi. Jadi Puan Zainab jangan lupa masuk dalam dalam daurah yang kita akan adakan nanti, insya-Allah. Mungkin boleh menjawab segala permasalahan kita berkaitan dengan puasa. Terima kasih Ustaz. Hampir kita tutup dululah, kesian untuk Ustaz nak pergi Nuri. Minta maaf. Sebab kita lepas tengah kita ada kuliah duha seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Muhammad Nazri, Ustaz Nazri, iaitu Imam Masjid Negara juga, mungkin sahabat Ustaz lah, bersama-sama di Imam Masjid Negara. Jadi alhamdulillah, amin, Allahumma amin, jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Imam Hasan Al-Fadli bin Amrul Rahman yang sudi bersama kita di Gemah Nur Iman untuk membimbing kita bacaan surah Yasin, doa dan tazkirah. Jadi mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan barakah bacaan Yasin dan doa kita secara berjemaah bersama Al-Fadhil Imam, Allah
ijabahkan segala doa kita, dan mudah-mudahan mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit diberi syifa yang sempurna, dipermudahkan segala urusan mereka. Jadi terima kasih juga atas perkongsian ilmu hari ini tentang hadis tadi. Mudah-mudahan kita dapat amalkan doa-doa sebagai pendidik diri kita, keselamatan diri kita, dan kita doakan juga mudah-mudahan Al-Fadil Imam bersama dengan keluarga selamat makan kenduri hari ini, selamat bermusafir dan selamat kembali ke Kuala Lumpur nanti. Dan untuk makluman, saya nak maklum sedikit tentang program-program yang akan diadakan oleh pihak Gemah Nur Iman. Tadi dia ada letakkan info-info, iaitu program Ihya Ramadan, dan yang paling dekat sekali ialah yang ingin diwar-warkan ialah tentang tadarus Al-Quran. Jadi bagi jemaah yang ingin menyertai tadarus ini khas untuk yang muslimat saja, ya, muslimah. Jadi program ini kita akan adakan sepanjang bulan Ramadan. Jadi rujuk kepada WhatsApp group dan tengok pada pautan dan klik di situ untuk terus masuk ke WhatsApp group Tadarus Al-Quran Jemaah Gemah Nur Iman untuk mulakan bertadarus mulai 1 Ramadan. Dan Gemah Nur Iman juga mengalu-alukan pihak para jemaah untuk menginfak untuk menjayakan program-program, iaitu tabung infak program Ihya Ramadan. Seperti biasa kita ada munajat sahur, satu hari satu juzuk, dan yang lain-lain itu kita rujuk kepada program yang telah kita war-war nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan bersama-sama kita semuanya sampai ke bulan Ramadan untuk kita melakukan atau beribadat pada bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Dan untuk makluman para jemaah sekalian, kuliah kita sebentar lagi pukul 8.30 pagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim untuk tadabbur surah Ali Imran. Jadi bagi para jemaah yang mungkin ada urusan keluarga, urusan kenduri sebagainya, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya di mana pun kita berada. Dan bagi yang ada masa terluang, bolehkah terus bersama lebih kurang 1 minit saja lagi bersama dengan kuliah duha kita, iaitu tadabbur surah Ali Imran. Jadi sebelum saya tutup kuliah, mohon lagi sekali kepada para jemaah semua, mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan sepanjang saya mengendalikan program pada pagi ini. Dan seterusnya dijemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan suratul As, dan saya sudahi dengan lafaz yang murni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.